صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Apa kabar semua anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat dan mensyukuri di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah masih memberi kita peluang, masih memberi kita ruang dan waktu untuk mengadakan sesi PDPR yang berjadual pada hari ini. Jadi seperti yang dijadwalkan pada hari ini adalah merupakan pelajaran sirah. Yang mana pelajaran sirah ini kita akan belajar tentang sirah Nabi kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, sebelum kita mula dengan tajuk kita pada hari ini, ingin saya khabarkan kepada adik-adik semua bahawa apabila kita mendengar sesiapa sahaja mengucapkan selawat, maka kita dituntut untuk membalas selawat tersebut dengan kalimah sallallahu alaihi wasallam, kerana banyak fadilat-fadilat, banyak kelebihan-kelebihan apabila kita berselawat, dan kita juga mendapat pahala apabila kita menyambut selawat tersebut dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan main-main, cakap main-main, tapi ada di dalam hadis menyebutkan dalam riwayat Muslim. Apa hadis itu cakap? Sesiapa ataupun barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Bukan main-main. Ada hadis lagi yang sebut. Okey? Baiklah, dalam pelajaran sirah untuk darjah 3 pada kali ini, dalam pelajaran sirah ini kita akan belajar tentang sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pelajaran yang pertama adalah tentang perlantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi dalam perlantikan Nabi Muhammad ini, kita akan belajar tentang 3 fasa perlantikan, iaitu yang pertama kita akan belajar tentang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, dan seterusnya kita akan belajar juga tentang semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, dan yang ketiga selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi untuk kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang sebelum Nabi menerima wahyu. Apakah yang berlaku sebelum Nabi menerima wahyu. Jadi sama-sama kita mengetahui dan belajar tentang perkara yang berlaku secara ringkas, perkara yang berlaku tentang sebelum Nabi menerima wahyu. Baiklah, perkara yang pertama sebelum Nabi, secara ringkasnya sebelum Nabi menerima wahyu adalah Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal dengan sifat yang terpuji di kalangan masyarakat Arab. Ini sifat Nabi. Kemudian Nabi juga diberi gelaran sebagai Al-Amin kerana kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
pada ketika itu baginda, pada ketika itu golongan-golongan dan kaum-kaum Arab sangat suka melakukan kesesatan. Jadi baginda mengasingkan diri, iaitu beruzlah daripada kaum-kaumnya yang sesat dan tidak berakhlak. Macam-macam yang dorang buat. Kemudian Nabi memilih tempat untuk beruzlah ataupun memilih tempat untuk mengasingkan diri di mana? Memilih di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat ibadat. Nabi beribadat di situlah. Dikhabarkan tempat itu sangat tinggi kalau mau naik di atas. Okey, dan seterusnya yang secara ringkasnya yang terakhir, baginda berulang alik menemui keluarganya untuk mengambil bekalan yang disediakan oleh isteri baginda, iaitu Khadijah binti Khawailid. Baiklah, itu secara ringkas tentang kehidupan, tentang kisah cerita-cerita yang berlaku sebelum Nabi menerima wahyu. Banyak lagi cerita sebenarnya, tapi ini telah diringkaskan sedikit demi sedikit, serta poin-poin penting sahaja yang diambil. Jadi alhamdulillah, selesai kita untuk pelajaran yang pertama, iaitu tentang tajuk perlantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, iaitu sebelum menerima wahyu, perkara yang berlaku sebelum menerima wahyu. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang tentang perkara-perkara yang berlaku semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Sekian sahaja untuk pelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.